lagi kena pursue tentang satu perkara yang saudara Fizi sendiri sebut dalam kenyataan pada 15 Mac yang lalu. Dalam kenyataan itu saudara Fizi sebut saudara telah menyuarakan pandangan yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan sesiapa sahaja tanpa mengira sentimen rakyat. Sebenarnya obsession. Kegilaan demi untuk mendapatkan kuasa. Maksudnya saudara Fizi sangat kritikal tentang perkara ini. Ya, duduk sini ke ada sana? Sudah boleh. Cool Dan saudara juga mengatakan bahawa saudara mengambil tanggungjawab tidak boleh berada di dalam kepimpinan yang strategi dan keputusannya saudara tidak bersetuju. Ini dalam pernyataan saudara. Dan jika saudara kekal, maka saudara perlu menyokong keputusan itu. Jika saudara tidak menyokong, saudara tidak boleh kekal menjadi sebahagian daripada pimpinan. Dan ini adalah asas utama prinsip pertanggungjawaban, accountability, kata saudara. Dan soalan saya, jika ditakdirkan saudara terpilih menjadi timbalan presiden, maknanya orang nombor 2 kepada parti, tetapi ada strategi dan keputusan yang dibuat oleh pimpinan yang saudara tak setuju, maka adakah saudara akan keluar dan berehat sekali lagi? Okey, keadaan dia sangat berbeza sekarang Tuan Syed, ya. Perbezaan pendapat itu ialah selepas menang. Selepas menang sudah tentu orang ramai rakyat tahu ada keengganan daripada Perdana Menteri pada ketika itu untuk mengikuti perjanjian dan menyerahkan kuasa sepatutnya kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Itu yang kita rundingkan, itu yang ditandatangani dan sebagainya. Runtuhnya Pakatan Harapan berkisar kepada masalah itu. Jadi daripada 2018 sehinggalah sekarang lebih kurang ada beberapa pandangan lah. Satu pandangan ialah perlu mendapatkan cukup sokongan daripada 115-116 orang ahli parlimen supaya dapat diambil alih kuasa melalui cara sokongan di parlimen, kan. Saya daripada awal memang agak kurang bersetuju kalau itu menjadi satu-satunya strategi. Sebab bagi saya ialah sekarang ni zaman digital. Sebagai orang politik, setiap satu tindakan kita ni diperhatikan. Pakai baju apa pun orang tengok, kan? Semua orang tengok. Jadi salah makan Maggi pun kan orang tengok. Oh, selama ni kau tak makan Maggi, sekarang nak makan Maggi je, kan? Jadi setiap satu benda, are you being sarcastic to our minister? Kan? Setiap satu benda orang tengok. Jadi orang akan perhatikan. Kalau kita terlalu obses, itu maksud saya kegilaan, kegilaan dalam bahasa Melayu ni, obsession ni salah satunya ialah kegilaan. Kalau sehingga berjaya, kalau rakyat merasakan bahawa tumpuan ahli politik di atas itu ialah bagaimana untuk mendapat tempat sehingga mereka merasakan mereka itu tidak dipedulikan ataupun isu mereka tidak penting ataupun tidak ada jalan penyelesaian kepada masalah mereka, itu sebenarnya berbahaya. Jadi daripada awal saya memang sebut bahawa sementara perkara itu boleh dibuat, tetapi keadilan terutamanya tidak boleh lari daripada kekuatan kita selama ini. Kekuatan kita selama ini ialah kita membawa isu rakyat. Kita radikal. Kita bagi penyelesaian yang mungkin lawan kita macam UMNO, PAS memperlekehkan, tetapi cadangan-cadangan yang disebut cadangan-cadangan formula itulah yang dicedok. Akhirnya dicedok. Dan tumpuan rakyat kepada politik banyak berkisar kepada okey, kalau kita buat macam ini boleh selesai ke tidak? Kalau nak contohnya hari ini diumumkan Perdana Menteri gaji minimal naik 1,500. 10 tahun lepas semua orang gelak kat kita. Semua orang cakap ini kerja gila lah, kau bayar sendiri. Tapi ini hasil daripada tumpuan kita bertahun-tahun. RM4,000 sekeluarga sebulan. Saya ingat dibawa.
dulu daripada 2010 saya kata jangan tumpu kepada soal pegangan 30% equity Bumiputera sebab kalau 10 orang pegang 2 bilion seorang pun 30%. Kita kena pastikan pendapatan isi rumah naik 4,000. Jadi kita memang dikenali sebagai parti yang menyuarakan suara rakyat itu kerana kita faham, dan oleh kerana kita bawa suara itu kita cuba cari penyelesaian yang mungkin orang tak nampak kan. Jadi kalau kita tak berhati-hati Tuan Syed, kita akan dilihat sudah terpisah daripada kekuatan itu. Cuma saya memang betul apabila sampai ke peringkat selepas Sheraton move, apabila sampai ke peringkat kita kena mempertimbangkan mendapat sokongan daripada UMNO, pandangan saya sinis bukannya sebab saya nak sabotaj ke apa. Saya tak nampak secara logiknya UMNO akan bersetuju. Jadi kebarangkalian yang lebih munasabah ialah UMNO mengambil kesempatan. Jadi cuma pada ketika itu saya nyatakan pandangan saya. Ia telah dinyatakan ada sahabat-sahabat dalam parti yang mungkin lebih mengetahui. Mereka mungkin ada rangkaian yang lebih baik dengan kawan-kawan daripada UMNO, mungkin ada hubungan persahabatan yang lebih baik yang saya tak tahu. Tapi pada ketika itu dirasakan bahawa itu satu strategi yang baik. Jadi saya tak campur tangan lah. Cuma kalau saya berada dalam kepimpinan pada ketika itu, saya akan ditanya. Dan saya tidak percaya Tuan Syed dengan cara yang selalunya banyak orang yang komen lah dekat Malaysia Kini ke, dekat Facebook ke, korang ni dah tak bersetuju, lepas tu bila dah bersetuju ikut je lah. Itu bukan accountability, You cannot disagree and then go out and then agree. It doesn't work. If you feel so strongly about an issue, it cannot be that you be a part of a decision making and go out there and tembak daripada luar. It doesn't work like that. Kalau saya tidak bersetuju dan bagi saya itu adalah perkara prinsip, maka saya tidak mahu ambil tanggungjawab untuk menjawab kerana maksudnya saya ada sumbangan kepada keputusan itu kan. Jadi bagi saya yang jelas ialah I made it clear saya tidak bersetuju dengan cara ini, tapi good luck. Kalau dapat alhamdulillah, saya alu-alukan. Tapi I cannot for the life of me defend that decision in case it doesn't work, which is sekarang kita nampak lah kan. Jadi sebab itu sampai sekarang yang terbaru ini ada ura-ura mengenai nak bersama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Saya tidak bersetuju kerana yang berlaku sekarang sudah berlaku. Kerana pengundi atas pagar akan melihat, akhirnya dia kata, korang ni sama je. Hari ni korang maki PAS, UMNO, esok korang boleh pula duduk dengan UMNO dengan PAS. Jadi akhirnya apabila keadilan dan Pakatan Harapan hilang pembezaan, the moment we lose our differentiation, sebab politik ini sama macam satu lapangan pemasaran. Kita ada produk yang berlainan. Sekarang lagi lah parti berlambat-lambat kan, semua nak buat parti kan. Jadi bila ada parti yang berlambat-lambat ni, rakyat ada banyak pilihan. Bila dia ada banyak pilihan, dia nak tengok yang mana ada berbeza, yang bermaruah, yang ada dengan cita rasa dia, yang dia rasa boleh lah kan. Jadi kalau dia tengok kamu ni pun sama, kamu ni pun sama, kamu ni sama, sebab itu walaupun UMNO Barisan Nasional tak dapat kembali sokongan, masih lagi berada pada tahap sokongan 2018, dia tetap menang. Kerana pengundi atas pagar merasakan korang ni sama je. Jadi akhirnya dia tak keluar, ataupun bila dia nak keluar, seperti yang kita dah lihat di Pilihan Raya Negeri Johor, dia kata yalah, daripada keadilan ke, DAP ke, Pakatan ke, Amanah ke, baiklah BN, but dia orang ni sama je. Jadi hilangnya pembezaan itu, cakap stabil kan, tukar juga. Hilangnya pembezaan itu menyebabkan kelesuan politik. So differentiation is very important. Dan strategi yang kadang-kadang menyebabkan orang nampak kita ni terlalu taksub kepada jawatan, balik kerajaan, menjadi menteri, itulah yang menghilangkan pembezaan kita. Kerana sebelum menang 2018, kita dilihat orang yang membawa suara rakyat, yang sanggup berkorban untuk rakyat. Lepas 2018, nampaklah rakyat kata, yalah korang ni 3 tahun korang asyik bercerita macam mana nak kembali ke Putrajaya je kan. So that's my main disagreement. Dan sebab itu saya tulis begitu. Dan sebab itu saya tak mahu terlibat, kerana saya terpaksa menjawab ke perkara begini.